Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah 2 kali sebulan menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam kuliah yang lalu kita telah menyentuh di muka surat 111 fatwa lengkap yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Misriyah, iaitu Pusat Fatwa Republik Mesir tentang Tauhid 3. Jadi pada hari ini kita ulang mungkin dalam kuliah yang lalu kita telah bagi rumusan-rumusannya. So kita ulang lagi sekali untuk kita lebih memahami apa masalah dengan Tauhid 3 ini kerana masih ramai juga di kalangan masyarakat kita yang mereka tak nampak di mana silapnya, di mana bahayanya Tauhid 3, kerana mereka hanya memandang pada satu sisi sahaja. Kerana sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelum ini, memang dalam Tauhid 3 ada sisi yang betul, yang wajib kita terima, yang tak boleh kita tolak. Dalam masa yang sama ada juga sisi yang batil, sisi yang salah, yang kita kena berhati-hati. Dan sisi yang salah ini sampai membawa kepada mengkafirkan orang Islam. Jadi tajuk fatwa ini adalah Haula Taqsimi Tauhidi wa Hukmu Takfiril Muslimin, yang dikeluarkan pada tahun 2007, iaitu sekitar pembahagian tauhid dan hukum mengkafirkan orang Islam. Baik. Jadi diceritakan, saya terus terjemah dalam bahasa Melayu. Di sana ada seorang syab. Syab ni maknanya pemuda, yang tinggal di salah sebuah kampung di daerah yang bernama Bahirah di Mesir. Yang mana pemuda ini dia mengkafirkan seluruh orang kampung dia. Bitakfiri kulli ahli al-qaryah, maknanya seluruh orang kampung dia itu orang Islam, tapi pemuda ni kata sebenarnya orang kampung dia itu kafir. Kenapa? Kerana orang kampung dia mengamalkan bertawassul dengan Nabi SAW ketika berdoa. Ini masalahnya. Adapun konsep Tauhid 3, khususnya Tauhid Uluhiyah, yang menekankan bahawa kita wajib mengesakan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya yang disembah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Haram bahkan syirik kalau kita tu menyembah atau beribadah kepada selain daripada Allah. Itu tidak ada pertikaian. Itu jelas, itu benar. Tetapi bertawassul dengan Nabi SAW bukan menyembah Nabi. Ini yang mereka tak faham. Menyebut nama Nabi SAW tidak ada beza ketika Nabi SAW masih hidup atau setelah baginda wafat. Tetap kita itu menyebut sesuatu yang mulia di sisi Allah. Itu konsep tawassul. Dalam berdoa, menyebut sesuatu yang mulia di sisi Allah. Maknanya sepakat antara kita dan mereka. Tawassul dengan nama Allah boleh. Tawassul dengan menyebutkan amal soleh yang kita pernah lakukan,
Kita angkat tangan, ya Allah aku pernah buat begini-begini, kalau itu amal soleh di sisimu, kau perkenankanlah doaku. Sepakat, boleh. Kemudian menyebut nama orang soleh yang masih hidup, ataupun meminta orang soleh yang masih hidup turut mendoakan, itu juga sepakat, boleh. Tiba-tiba mereka jadi keliru bila menyebut nama orang soleh yang telah meninggal dunia, kata mereka itu haram. Pendapat yang kuat adalah haram. Sebenarnya tidak. Ulama telah ijma' sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah membawa pandangan yang berbeza. Tidak ada ulama' yang mengharamkan tawassul dengan menyebut nama orang soleh yang telah meninggal dunia. Kerana asas menyebut itu adalah kesolehannya, kemuliaannya. Sedia maklum, orang yang soleh tidak jadi terbatal kesolehan dia kerana dia meninggal. Dulu masa hidup dia soleh, oleh kerana dah mati dah tak soleh lagi. Masa hidup dia mulia. Paling jelas sekali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baginda mulia ketika hidup. Tak mungkin kita kata, kalau baginda wafat, kemuliaan tu dah hilang. Tidak demikian i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi di situ silapnya. Itu sampai mengharamkan dan tidak ada dalil. Boleh kaji. Mereka kata kita ikut akidah salaf. Buat datanglah satu nama ulama salaf, ulama generasi awal yang mengatakan tawassul dengan orang mati itu haram. Sila bawa. Tidak ada. Mana dalil Quran hadis? Pun tidak ada. Ini semata-mata kerana ingin bertaklid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, walaupun jelas fatwa beliau dalam isu ini bercanggah dengan Quran, sunnah dan juga ijma' ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi kata dia, kafir sebab bertawassul dengan Nabi SAW, kafir sebab mengambil berkat dengan menziarahi makam Sayyidina Husain alaihi salam. Saya telah terangkan, ahli sunnah wal jamaah tidak ada beza dengan Syiah dalam bab memuliakan keluarga Nabi SAW. Salah kalau orang tu kata, kalau kamu memuliakan keluarga Nabi, kamu ni Syiah. Kamu memuliakan Sayyidina Ali, berarti kamu Syiah. Kamu memuliakan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidatina Fatimah, berarti kamu tu Syiah. Tak betul. Kerana memuliakan keluarga Nabi SAW tuntutan agama. Syiah jadi menyeleweng adalah kerana mereka menjadikan memuliakan keluarga Nabi itu sebagai alasan untuk membenci para sahabat. Beza. Kita ahli sunnah wal jamaah memuliakan keluarga Nabi SAW, tapi kita menghormati, menyanjung para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kat situ beza Syiah dengan ahli sunnah wal jamaah. Adapun pada menghormati keluarga Nabi SAW tidak ada beza. Bahkan diriwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata-kata beliau yang lebih kurang bermaksud, kalaulah kasih kepada keluarga Nabi itu adalah Syiah, maka aku rela dia labelkan Syiah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebenarnya tidak. Syiah bukan di situ. Syiah adalah pada ta'assub, membuta tuli kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sehingga membenci, bahkan menfasikkan, bahkan ada yang sampai mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bila orang kampung dia pergi ziarah makam Sayyidina Husain ambil berkat, dia kata kafir. Dan pemuda ini mendakwa setiap orang yang melakukan demikian, maka dia tergolong daripada kalangan musyrikin. Musyrikin ni macam mana? Orang musyrikin ini orang yang beriman dengan tauhid rububiyah, tetapi tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Ini dakwaan dia. Jadi kalau kirakan dakwaan pemuda ini dan juga orang yang berpegang dengan konsep tauhid tiga, orang musyrik itu pun bertauhid juga, tapi dengan sejenis tauhid, namanya tauhid rububiyah. Dia cuma tak beriman dengan tauhid yang satu lagi, iaitu tauhid uluhiyah. Ini tidak benar. Tidak ada ulama salaf yang berpegang demikian. Tidak ada Quran hadis yang menunjukkan demikian. Yang ada hanya salah faham terhadap ayat suci Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala. Ada beberapa ayat yang lebih kurang macam itu. Salah satunya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharash syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang memusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, nescaya orang musyrikin akan menjawab Allah. Maka berdasarkan ayat tersebut,
Orang-orang yang mendukung konsep tauhid 3, kononnya orang musyrik juga bertauhid, kata dia itulah dalil bahawa orang musyrik bertauhid. Tapi tauhid rububiyah. Kenapa? Dari segi rububiyah kan bincang siapa yang cipta langit bumi, siapa yang tadbir alam semesta, siapa yang menghidup dan mematikan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menyembuhkan penyakit. Terbukti dengan ayat itu orang musyrik mengatakan Allah. Ini keliru. Kerana tauhid adalah mengesakan. Semata-mata mereka terpaksa mengaku kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu tidak menunjukkan mereka mengesakan Allah. Mereka masih mensyirikkan Allah dari segi rububiyah. Mereka menganggap berhala-berhala mereka boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Makanya mereka sembah. Contoh bagaimana orang musyrikin beriktikad bahawa berhala boleh mendatangkan manfaat dan mudarat dirakamkan dalam surah Hud. Surah bercerita tentang Nabi Hud alaihissalam. Dirakamkan percakapan orang-orang musyrikin kepada Nabi Hud. Mereka berkata, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, kami bukan nak kata apa, cuma nak bagi tahu kamu ni dah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi pada keyakinan orang musyrikin, berhala tu boleh berbuat sesuatu. Oleh kerana Nabi Hud alaihissalam menyuruh orang supaya jangan sembah berhala, berhala dah jadi marah. Oleh sebab berhala marah, berhala kenakan penyakit gila kepada Nabi Hud alaihissalam mengikut dakwaan orang musyrikin. Jadi tak betul kalau kata orang musyrikin bertauhid. Bahkan hujung daripada ayat yang mereka pegang tadi juga membatalkan tafsiran mereka. Kerana hujung daripada ayat tersebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Lalu selepas daripada mereka dah mengaku demikian, maka ke manakah mereka dipalingkan? Berarti mereka masih berpaling daripada tauhid pergi kepada syirik. Jadi tak betul kalau menjadikan ayat itu sebagai dalil orang musyrikin bertauhid, itu bercanggah dengan kefahaman salafus soleh. Ayat itu semata-mata nak menunjukkan bahawa orang musyrikin di dalam mereka mensyirikkan Allah Ta'ala, mereka sebenarnya tidak ada hujjah. Dalil ilmi tidak ada, secara ilmiah tidak ada. Hanya kan mereka ikut secara membuta tuli amalan nenek moyang. Bila suruh jangan sembah berhala, mereka bangkang. Mereka kata, hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah yang kami dapati nenek moyang kami dah amal. Tapi kalau kita tekan secara ilmiah, sepatutnya kamu menyembah kepada yang cipta langit dan bumi. Sepatutnya kamu menyembah kepada yang memusingkan matahari dan bulan. Adakah berhala kamu yang cipta langit bumi? Tentu mereka tak boleh jawab dia. Mereka tahu jawapan itu tak betul. Akhirnya mereka terpaksa mengaku bahawa Allah yang cipta langit dan bumi, tapi tetap mereka syirik rububiyah dan juga uluhiyah, dua-dua. Mereka beriktikad berhala mereka boleh datangkan sesuatu, dan mereka juga menyembah kepada berhala mereka. Sedangkan tawassul, tabarruk dan juga istighasah itu bukan menyembah kepada makhluk. Ini yang mereka gagal bezakan. Lalu soalan dia, fahal hunaka anwa'ul litauhid? Ini soalan yang pertama. Memang tauhid ni ada jenis-jenis ke? Ada rububiyah, ada uluhiyah, macam tu ke? Yang soalan yang kedua, wahal kana al-musyrikuna muqirrina bi tauhid rububiyah? Betul ke orang musyrik pun mereka mengakui tauhid rububiyah? Okey. Soalan yang ketiga, wahalit tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruku bi ziyarati maqamatil auliya yu'addu syirkan kama yaqulu? Dan adakah bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian mengambil berkat dengan menziarahi makam para wali dianggap syirik sebagaimana yang didakwa oleh pemuda tersebut? Ya, 3 soalan. Pertama, betulkah tauhid itu ada jenis-jenis dia? Yang kedua, betulkah bahawa orang musyrikin juga ada tauhid, iaitu tauhid rububiyah? Dan yang ketiga, betulkah bertawassul dan juga mengambil berkat itu dianggap sebagai syirik? Lalu dijawab oleh Lujnah Fatwa Mesir ni, Darul Ifta Mesriah ini. Pertama, dia kata yajibu alal muslimi ayyahzara minal mujazafati fit takfir. Pertama sekali diingatkan, wajib ke atas orang Islam
bahawa mereka itu berhati-hati menjauhi daripada gopoh dalam mengkafirkan. Kadang setengah orang dia emosi, berbeza pandangan politik, dah dikafirkan kawan dia. Berbeza dalam sesuatu isu macam tawassul, tabaruk, dah dikafirkan umat Islam. Jadi diberi peringatan awal-awal, jangan cepat nak kafirkan orang, supaya tidaklah orang itu terjerumus di dalam amaran yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu bila nak kafirkan orang, dia kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi amaran. La yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Apabila seseorang itu melontarkan tuduhan kepada seorang yang lain, dituduhnya orang itu fasik, atau dia menuduhnya orang itu kafir, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh, sekiranya yang dituduh sebenarnya tidak demikian. Jadi jangan mudah-mudah kita melabelkan saudara seagama kita fasik, melabelkan dia kafir, kerana bimbang tuduhan itu berpatah balik kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan kerana ada dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seseorang itu mengkafirkan saudara seagamanya, maka telah jatuhlah status kafir itu salah seorang daripada kedua-duanya. A Islam, B pun Islam. A kata kepada B, kafir, kamu ni kafir. Dengan kata-kata dia itu, salah seorang sudah jadi kafir. Sama ada yang dituduh itu memang benar-benar kafir, atau sekiranya tidak, maka tuduhan kafir itu berpatah balik kepada yang menuduh. Itu yang kita bimbang. Hadis riwayat Imam Muslim daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini dua hadis sahih. Dan sabda Nabi SAW, "La'nul mu'mini kaqatlihi, wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi." Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Sabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Nabi SAW memberitahu bahawa melaknat satu orang beriman itu sama seolah-olah membunuh dia. Jangan mudah-mudah kata mal'un ke, orang Melayu kata mal'un. Mal'un betul dia ni. Sebenarnya ambil daripada perkataan bahasa Arab. Mal'un, orang yang dilaknat. Jadi jangan mudah-mudah melaknat saudara seagama kita. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin itu kafir, maka seolah-olah dia telah membunuh saudara dia. Okey, selesai Ini amaran, tak jawab soalan lagi Tapi sebab ada kaitan dengan isu yang dibangkitkan dalam soalan, maka Darul Ifta Misriyah ni bagi dulu peringatan, jangan mudah mengkafirkan orang Islam. Baru dia pergi kepada menjawab soalan yang pertama. Wa taqsimu tauhid ilal uluhiyati, ada tertinggal alif lam tu. Boleh. Dia makrifat. Betul. Dia boleh dengan alif lam, kat sini tanpa alif lam dipanggil nakirah. Dan membahagikan tauhid itu kepada uluhiyah, membahagikan tauhid kepada rububiyah, itu termasuk pembahagian yang baharu, yakni bukannya datang daripada salafus soleh. Ini fakta yang kena terima Mereka mendakwa kita pegang akidah salaf, kita salafi, akidah kita macam salaf. Pertama kena ingat, pembahagian tauhid tiga itu sendiri tidak ada salaf yang buat demikian. Tidak ada salaf yang kata tauhid terbagi kepada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, tidak ada. Tetapi itu masih okey. It's not a big problem. Sebab pembahagian ilmu tu biasa datang kemudian. Salaf juga tidak membahagikan hadis Nabi kepada mutawatir ahad, kepada sahih dhaif, tidak ada. Pembahagian tu datang kemudian. Itu tidak masalah sangat. Cuma nak bagi tahunya, jangan kamu sangka pembahagian itu daripada generasi salaf, tidak. Ini pembahagian baru Wa awwalu man ahdasaha ala ma huwal masyhur huwa Asy-Syaikh Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan orang yang mula-mula sekali mengadakan pembahagian tauhid tiga ini mengikut pandangan yang masyhur adalah Syekh Ibn Taimiyah, iaitu ulama kurun ke-8.
confirm bukan salah. Ya. Kalau Imam Ibn Taymiyah beliau cakap tapi sebenarnya beliau naqal daripada salaf, okeylah. Semua orang pun macam itu, ya. Semua orang yang dia bercakap pun dia naqal daripada orang sebelum dia, daripada orang sebelum dia, daripada orang sebelum dia sampai kepada salaf. Ya. Masalahnya pembahagian tauhid 3 ni salaf tidak ada buat. Awal-awal yang buat adalah Imam Ibn Taymiyah. Maknanya benda ni baru. Tapi masih okey. Kita nak tengok baru ada tak bercanggah dengan Quran hadis. Kalau baru tapi tak bercanggah, okey. Ini hanya cara menyusun ilmu sahaja. Ya. Sama juga dalam generasi salaf, tak ada pula salaf kata sifat wajib bagi Allah ada 20, mustahil ada 20, harus ada 1. Pembahagian tu tak ada. Tapi salaf berimanlah Allah wujud. Wujud tidak ada permulaan, wujud tidak ada pengakhiran, tak sama macam makhluk. Isi tu adalah. So kita nak kaji. Adakah isi yang terkandung dalam pembahagian tauhid 3 ini masih selari dengan apa yang dipegang oleh umat Islam salafus soleh atau sebenarnya bercanggah? Itu poin yang penting. Wa hasilu qawlihi fi zalika. Jadi kesimpulan daripada pandangan Ibn Taymiyah dalam masalah tauhid 3 ini, anna rububiyyata hiya tauhidullahu bi af'alihi wal uluhiyyata hiya tauhidullahu bi af'alil ibad. Yang dikatakan tauhid rububiyah itu adalah kita mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Mana yang menjadikan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang beri rezeki, yang sembuhkan penyakit, hanya Allah semata-mata. Pada perbuatan Allah tu hanya Allah semata-mata. Tak ada orang lain campur tangan. Misalnya Allah buat yang ini, tapi yang ini orang lain buat, bukan Allah. Tak ada, macam itu tidak ada. Jadi setakat ini benar, ya. Setakat dia konsep macam itu betul. Dan uluhiyah pula adalah mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Maknanya hamba sembah siapa? Sembah Allah, tauhid. Sembah lain daripada Allah, syirik. Setakat itu betul. Tak ada problem. Setakat dia terangkan rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan Allah, betul. Setakat dia katakan uluhiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan hamba, betul. Baik. Wa annahuma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan bahawa kedua-duanya apabila berhimpun, makna kita sebut dua-dua. Uluhiyah, rububiyah kita sebut. Makna dia itu lain-lain. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau kita sebut satu masa kita sebut uluhiyah, maksudnya termasuk rububiyah lah. Atau pada satu masa kita sebut rububiyah saja, maksudnya dalam rububiyah itu terkandung uluhiyah. Makna dia benda yang sama. Ini pandangan Ibn Taymiyah. Kalau kita sebut dalam satu masa, kita kata tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Maknanya rububiyah tu maksud dia lain, uluhiyah tu maksud dia lain. Tapi kalau kita hanya bercakap, kita kena ada tauhid rububiyah, berarti sudah merangkumi uluhiyah. Kita kena ada tauhid uluhiyah, berarti sudah merangkumi rububiyah. Itu maksud beliau, ya. Bila disebut sekaligus, maknanya berbeza. Bila disebut asing-asing, maknanya sama. Maka uluhiyah itu mengandungi rububiyah, dan rububiyah juga mewajibkan uluhiyah. Ya, ini yang mereka tak faham tu. Mereka kata boleh orang Islam ni hanya tauhid rububiyah saja, uluhiyah dia musyrik. Tak mungkin. Di sisi kita, kalau dia musyrik dari segi uluhiyah, maknanya dia sembah selain daripada Allah, berarti rububiyah dia syirik. Dia beriktikad lain daripada Allah boleh buat sesuatu. Jadi setakat itu masih tidak ada iskal, kata Darul Ifta' Misriyah, wa hadzal kalam ila hadzal qadri la iskala fihi. Jadi kata-kata Ibn Taymiyah setakat itu saja, belum ada masalah lagi. Tapi masalahnya di sini, illa annahu tajawazahu ila za'mi bi anna hadha at-tauhid wahdahu la yakfi fil iman. Pertama, dia mendakwa bahawa tauhid rububiyah saja tidak memadai dalam beriman. Sebab dia kata asing. Tauhid rububiyah asing, uluhiyah asing.
Jadi kalau ada tauhid rububiyah saja, uluhiyah tak ada, tak cukup. Di sisi kita, bila ada tauhid rububiyah, automatik orang tu akan tauhid uluhiyah. Takkan dia dah yakin hanya Allah lah yang menyembuhkan penyakit, hanya Allah lah yang memberi rezeki, hanya Allah menghidup mematikan, tahu-tahu dia pergi sembah lain daripada Allah. Tak mungkin. Kalau dia sembah lain daripada Allah, berarti dia beriktikad yang lain dia sembah itu sebenarnya macam Allah juga dari segi rububiyah. Yang ini yang tak betul. Yang kedua yang tidak betul adalah bahawa dia mendakwa orang musyrikin mengaku tauhid rububiyah. Di sisi kita di sunnah wal jamaah, orang musyrikin dia syirik dua-dua. Rububiyah dia syirik, uluhiyah juga syirik. Dan lebih parah lagi, dia mendakwa bahawa ramai golongan umat Islam sendiri daripada kalangan mutakallimin, ahli-ahli ilmu kalam dan lain mereka hanya bertauhid rububiyah sahaja, tapi mengabaikan tauhid uluhiyah. Ini dakwaan yang paling serius, sebab dia membawa kepada orang Islam tapi kafir. Dia Islam kan? Dia Islam tapi tauhid rububiyah saja. Uluhiyah dia kafir. Sebab dia amalkan tawasul, dia amalkan tabarruk, ambil berkat, pergi ziarah kubur ambil berkat. Dia istighosah, dia kata madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah. Itu maknanya dia sudah tidak ada tauhid uluhiyah. Ini tidak betul. Ini yang bahaya. Dan inilah yang menjadi ideologi ISIS, Daesh, yang sehingga dia bunuh orang yang mengucap di kalimah syahadah kerana pada dia orang tu kafir. Tengok, Daesh bukan bunuh orang kafir. Yang dia bunuh tu orang yang saudara seagama dia. Tapi dianggap orang tu musyrik. Maka dakwaan kononnya tauhid rububiyah tidak memadai dalam beriman, ini adalah pandangan yang bid'ah, yang bercanggah dengan ijma' orang Islam. Sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah, tidak ada seorang ulama' pun yang mendakwa konsep rububiyah uluhiyah ni berbeza. Kadang-kadang penyokong tauhid tiga ni dia akan larikan isu. Dia kata, sebelum Al-Imam Ibn Taymiyah pun ada. Betul. Sebelum Al-Imam Ibn Taymiyah sudah ada ulama' yang menggunakan istilah uluhiyah, yang menggunakan istilah rububiyah, yang belajar tentang sifat, yang belajar tentang asma. Sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah sudah ada. Tapi isunya bukan guna istilah. Isunya mengimplementasikan istilah secara menjadikan tauhid rububiyah dan uluhiyah itu dua benda yang berasingan. Sehingga kan boleh kita dakwa, dia ni orang yang sembahyang, puasa, tapi sebenarnya dia musyrik. Ini yang tidak ada sebelum daripada Ibn Taymiyah, tidak ada orang mendakwa demikian. Itu kata pandangan yang bid'ah. Bahkan bukan saja bercanggah dengan ijma' orang Islam, dakwaan ini bercanggah dengan percakapan dia sendiri. Ini satu benda yang masyhur kalau siapa yang mengkaji tentang fatwa-fatwa Imam Ibn Taymiyah. Pertama, kita kena akui dulu benda yang sepakat, Imam Ibn Taymiyah ni alim. Tak ada orang yang kritik beliau kata Imam Ibn Taymiyah ni jahil. Tak ada. Semua mengaku bahawa beliau orang alim. Bahkan Al-Imamul Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, beliau membuat satu statement yang summarizekan isu tentang Al-Imam Ibn Taymiyah. Kata dia, ilmuhu akbaru min aqlihi. Ilmu Al-Imam Ibn Taymiyah ni lebih besar daripada akal dia. Maknanya ini perkataan yang mengandungi pujian dan kritikan at the same time. Ada pujian dia, dikata ilmuhu akbar. Ilmu Al-Imam Ibn Taymiyah ni lebih besar. Maknanya dia ni orang yang banyak ilmu. Tapi bila dia kata akbaru min aqlihi, lebih besar daripada akal dia, berarti akal dia tak mampu memahami ilmu tu dengan baik. Ilmu banyak, tapi ada ilmu-ilmu tu Al-Imam Ibn Taymiyah kupas secara yang melanggar ijma' ulama. Baik. Jadi beliau yang kedua kita kena akui, percakapan beliau dalam satu tempat biasa bercanggah dengan percakapan beliau sendiri dalam tempat yang lain. Ini karakter yang ada pada Al-Imam Ibn Taymiyah, dan kalau kita kaji akan ada pada orang yang sokong beliau sampai zaman kita sekarang. Penyokong-penyokong Al-Imam Ibn Taymiyah biasanya dia akan ada karakter macam itu, iaitu satu masa dia cakap macam ni,
Pada masa yang lain dia cakap benda lain yang bercanggah dengan apa yang dia cakap dulu. Baik. Iaitu apa? Dia mendakwa dari satu tempat bahawa tauhid uluhiyah sudah mengandungi tauhid rububiyah. Dan bahawa tauhid rububiyah itu mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Itu perkataan dia sendiri. Tapi di masa yang lain dia kata, oh ada orang ada rububiyah saja, uluhiyah tak ada. Tadi awak kata kalau rububiyah mewajibkan ada uluhiyah. Bercanggah. Sedangkan dari segi ilmu mantik, butlanal lazim yadullu ala butlanil malzum. Kalau terbatal sesuatu yang melazimkan, maka terbatallah yang dilazimi. Contoh ya. Kalaulah satu orang tu memang dia tu didescribe sebagai bapa, ya, berarti adalah anak. Takkan bapa tapi tak ada anak. Bukan bapa orang Indonesia ni akan dipanggil, ya bapa, belum ada anak pun dipanggil bapa juga. Macam negara kita ni, ya, orang yang dapat gelar daripada sultan dipanggil datuk, padahal cucu belum ada. Itu lain. Ini maknanya dari segi bahasa, kalau bapa dengan berberti orang yang ada anak, maka bila kita describe seseorang itu sebagai bapa, maknanya ada anak. Tiba-tiba kita dapati dia sebenarnya bukan bapa, berarti tidak ada anak. Dia bukan bapa tapi anak ada. Oh, anak angkat. Itu cerita lain. Mana anak dengan arti kata anak kepada bapa tak akan ada kalau dia sebenarnya bukan bapa. Itu maksudnya sesuatu itu akan terbatal kalau terbatal sesuatu yang melazimkan dia. Maka apabila orang musyrikin mereka tidak mengiktiraf tauhid uluhiyah, maknanya dia sembah lain daripada Allah, maka tidak betul mendakwa bahawa mereka masih mengiktiraf tauhid rububiyah. Kerana rububiyah tu melazimkan uluhiyah. Tiba-tiba ataupun uluhiyah melazimkan rububiyah. Kedua-duanya saling melazimi. Tiba-tiba yang satu ada, yang satu lagi tak ada. Tak mungkin. Kerana ini mesti sesuatu yang dilazimi akan hilang apabila sesuatu yang melazimkan hilang. Demikian apabila telah sah bahawa orang Islam itu bertauhid rububiyah, maka tidak harus lagi didakwa bahawa mereka kafir dengan tauhid uluhiyah. Tak betul. Kalau memang dia mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan penyakit, pasti dia hanya sembah Allah saja. Habis itu yang dia tawasul, tawasul bukan sembah. Tawasul Nabi ajar. Itu sebab masa hidup je Ustaz. Kita bincang ni tawasul dengan orang mati. Kalau tawasul dengan orang hidup dan boleh, kenapa tawasul dengan orang mati haram? Sebab orang mati tak boleh buat apa-apa. Ya, orang hidup pun tak boleh buat apa-apa. Kamu bercakap apa? Hakikat ke asbab? Kalau kamu bercakap hakikat, orang hidup pun tak boleh buat apa-apa. Kalau kamu bercakap asbab, sebut nama orang yang mulia dalam doa, itu sebab Allah perkenankan doa. Kalau nak kira Allah nak buat sesuatu, tak perlu kamu doa, Allah buat. Ada je orang yang sakit, tak berdoa, tak berubat, selang 2-3 hari sembuh. Boleh je. Tapi kita bercerita tentang sebab. Bila sebab dia berdoa, Allah sembuhkan penyakit dia. Sebab dia bertawasul, Allah sembuhkan. Jadi apa beza? Sebut nama orang yang mulia, dia tetap mulia. Masa dia hidup dia mulia, lepas dia meninggal dia mulia. Jadi ini tidak ada satu dalil pun. Baik secara logik ataupun secara Quran hadis, tidak ada dalil. Paling-paling Al-Imam Ibn Taymiyah bila dihujah tentang isu ini, tak ada dalil. Kata dia, ini untuk menyekat. Dia kata preventif. Dia macam dulu ada ISA. ISA ni adalah preventive law. Orang tu belum buat salah, tapi pihak keselamatan ada data bahawa dia ni menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Maka dia ditahan untuk diffuse ancaman dia tadi. Dia belum buat salah lagi. That's what they call preventive law. Kat Malaysia dah dihapuskan. Dah hapus sebab wallahualam. Di Singapura masih ada ISA. US lagi dia perketatkan pada Patriot Act, preventive law. Dan ada saya baca dalam satu artikel pagi tadi, ada kawan share, ada orang bagi pandangan tentang Section 498 yang baru-baru ni mahkamah declare
tak berperlembagaan, iaitu kesalahan menggoda isteri orang. Dulu kalau kita goda isteri orang, boleh cas di mahkamah under kanun keseksaan. Sekarang mahkamah kata tak. Mahkamah Persekutuan ada highest court dekat kita punya negara, katakan undang-undang tu dah tak boleh terpakai dah, sebab ia bercanggah dengan kesamarataan jantina. Macam tu pula. Sebab kalau undang-undang tu berjalan, kata dia, seolah-olah perempuan tu macam harta suami dia. Loh, saya pun tak faham. Tak tahulah orang bijak pandai macam mana dia fikir. Ini orang bijak pandai ni hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, bukan magistrate ke, mungkin Mahkamah Session ke. Ini the highest judges. Macam mana dia boleh fikir kalau kita tak bagi orang tu kacau isteri orang, berarti perempuan tu jadi harta suami dia. Perempuan memang merdeka, bukan harta. But it's the sanctity of the marriage. Kita nak hormati kerukunan rumah tangga. Sebab, maaf cakap, wanita mungkin sensitif sikit, tapi ini hakikat dalam undang-undang syariah. Kalau satu orang perempuan, dia memikat suami orang, memang isteri orang tu tak suka, tapi dari segi undang-undang, dia masih ada jalan yang halal, iaitu dia nikahi sebagai isteri kedua, dari segi undang-undang. Tetapi kalau orang tu memikat isteri orang, terpikat isteri orang, dia tak ada jalan, dia tak boleh kahwin dengan isteri orang. Isteri orang tu tak boleh mengamalkan, dipanggil apa? Polyandry ya. Poligami kalau lelaki kahwin ramai. Tak boleh. Maka saya pun tak faham. Kena tanya peguam-peguam pakar perlembagaan kenapa jadi macam tu. Tapi nak ceritanya, orang tu bagi tahu benda tu sebenarnya is preventive law. Dia nak menghalang supaya nanti jadi rumah tangga tu berantakan, dan tak mustahil jadi kes bunuh. Sebab benda ni sensitif. Orang mungkin tak kisah sangat kalau orang ambil motor dia ke apa ke, marahlah, tapi tak adalah. Tapi kalau orang ambil isteri dia, dia mungkin akan emosi tahap dia akan bunuh. Jadi ini preventive law ya. Jadi kata Imam Ibn Taimiyah, tak boleh tawasul dengan menyebut nama orang mati itu adalah saddan lizari'ah, sekat jalan. Jadi pelik, tak terlampau macam overthinking. Kalau macam tu, kata ulama yang tak setuju dengan beliau, kalau atas dasar preventif sampai ke tahap macam itu, dan kita kena haramkan orang tanam anggur, kot nanti dia buat arak. Kan too far-fetched, terlampau jauh sangat dia punya preventif tadi. Ataupun lelaki semua diwajibkan kasih semua, potong, kot nanti dia berzina. Jenuh lah macam tu. Bukan macam tu cara preventive law dilaksanakan. Macam sama macam ISA. Hanya orang yang sudah ada data dan fakta menunjukkan dia jadi ancaman saja yang ditahan. Kalau ikut potential, semua orang berpotensi jadi ancaman. Yang kejadian baru ni, siapa sangka pegawai polis nak pergi langgar budak sampai mati. Habis semua pegawai polis ni kita tahan semua. Sebab dia ada kemungkinan salah guna apa. Tak mungkin macam itu. Preventive law ni hanya bila sudah ada data dan fakta yang kemungkinan besar membawa kepada kesan yang negatif, baru disekat. Jadi tidak ada orang tawasul dengan Nabi, anggap Nabi Tuhan. InsyaAllah orang Islam, sejahir-jahir orang Islam tahu kalau Nabi Muhammad wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahawa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Baik. Jadi ahli-ahli ilmu telah menolak pandangan Al-Imam Ibn Taimiyah ini dan menerangkan kebatilannya. Ia adalah satu pandangan yang batil, yang tidak ada dalil. Saya sudah minta dalil-dalil daripada orang terpelajar di zaman kita yang menyokong Tauhid 3. Tak datang. Tak datang. Dia dakwa, dia kata dalil banyak, dia kata. Saya tanya, mana dalil yang mengharamkan? Bukan tawasul, istighasah lebih serius lagi. Sebab dia kata istighasah itu syirik. Tawasul dia cakap haram saja. Kalau istighasah kita kata aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah, bagi mereka itu syirik. Kita itu jadi kafir. Jadi syirik ni benda besar, mesti ada dalil. Jadi saya tanya, ada tak dalil yang mengharamkan istighasah dengan orang telah meninggal dunia? Yang berkenaan jawab, wih dalil banyak dalam Quran semua. Saya kata kalau macam tu, baik satu. Sampai habis pertemuan tu, satu dalil pun tak bawa. Jadi akhirnya dalam dialog saya di Perlis, saya tanya kepada Ustaz Saman Ali yang jadi rakan dialog,
Ada tak ulama salah? Saya dah tak tanya dalil. Sebab itu hari berbelah-belah PhD holder seorang pun tak bawa dalil. Jadi Ustaz Saman Ali ni hanya debater, bukan PhD pun. Jadi saya harap daripada angle yang lain kot dia ada. Ada tidak ulama salaf yang mengharamkan? Tak apalah. Dari Quran hadis mungkin tak datang. Okey. Ada tak ulama salaf? Kata dia ada. Al-Imam Ibn Aqil mengharamkan. Tapi rupanya macam tu ya, seni debat. Asal ada bunyi. Jangan tak boleh jawab. Tapi bila tak boleh jawab, nampak kita komen. Asal ada bunyi, kira okey. Bunyi itu tak betul. Pertama, Al-Imam Ibn Aqil bukan ulama salaf. Al-Imam Ibn Aqil ulama generasi yang kemudian. Yang kedua, Al-Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang mengamalkan istirasah. Jangan kata mengharamkan, beliau sendiri mengamalkan. Jadi, sebab itulah dari Ifta' al-Misriyah dengan jelas menolak kebatilan yang ada dalam Tauhid 3 ini. Bukan menolak kesemuanya, hanya yang batil sahaja, dan menekankan bahawa ia membawa kepada kesan buruk, iaitu mengkafirkan umat Islam. Wallahu a'lam. Next kita akan sambung di muka surat 119 ya. Ini juga lately jadi isu. Dulu tak ada sangat. Dulu orang duk main kacau isu kunut subuh lah, ya, talqin, ya, isu-isu macam itulah yang diperbalahkan. Sekarang dah pergi kepada dia tanya kita, aina Allah? Allah di mana? Kita jawab, Allah Tuhan. Mana pula Allah di mana? Di mana? Allah tidak bertempat. Salah kata dia. Kamu jawab macam tu, akidah kamu tak betul. Kamu kena kata Allah bertempat di atas arasy. Ini isu yang akan disentuh bila bincang tentang ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.